Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan masuk bab 6. Okey, jadual berkala lah. Okey, jadual berkala. Okey, ada 3 bahagian tapi cikgu akan masuk bahagian pertama dahulu iaitu penjelasan unsur. Okey, yang pertama cikgu akan terang dulu iaitu apa? Itu atom. Okey, atom ni apa dia? Okey, mungkin yang pernah dengar dah atom tu apa dia. Okey, tengok yang pertama. Yang pertama atom itu ialah jirim terdiri daripada zarah kecil dan diskrit disebut sebagai atom lah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, atom ni tidak boleh dilihat dengan mata kasar lah. Tak boleh dilihat dengan mata kasar, tetapi dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Itu atom lah. Ni atom bahagian yang pertama. Okey, seterusnya zarah subatom. Okey, zarah subatom ni ada 3 zarah subatom lah. Okey, ada 3 zarah subatom. Okey, yang pertama ialah proton. Okey, yang kedua ialah elektron. Dan yang ketiga ialah neutron. Okey, apa itu proton lah? Dia punya proton. Proton ni berada dalam nukleus. Okey, berada dalam nukleus. Okey, seterusnya elektron ni berada mengelilingi nukleus. Dan seterusnya neutron ni berada dalam nukleus juga. Okey, kalau dalam buku teks berikan muka surat 165. Okey, struktur atom. Okey, struktur atom ni yang pertama dia ada 3 lah. Yang pertama proton. Okey, proton tu zarah yang bercas positif. Zarah yang bercas positif. Yang kedua ialah elektron. Zarah yang bercas negatif. Dan yang ketiga ialah neutron. Zarah yang tidak bercas. Okey, kita nak ingat struktur atom tu apa dia? Kita ingat dah PEN, pen. P ni proton, E itu elektron dan E itu ialah neutron. Itu singkatan nak ingat struktur atom. Okey, seterusnya kita tengok dia punya gambar rajah dalam buku teks kamu muka surat 165. Okey, ni bentuk lah dia punya struktur atom tu. Okey, yang pertama ni yang ni ialah elektron lah. Zarah yang bercas negatif ni. Yang warna hitam ni. Okey, dia mengelilingi orbit ni lah noh. Dia duduk atas orbit ni. Okey, ni yang zarah yang bercas negatif. Okey, proton. Yang kedua proton lah. Zarah yang bercas positif. Okey, yang warna merah ni. Okey, bercas positif. Yang ketiga ialah neutron. Neutron ni zarah neutral yang tidak bercas. Warna biru ni. So, dua-dua ni dinamakan nukleus. Dua-dua ni nama dia nukleus. Dalam buku teksnya 165. Jadual berkala lah. Okey, nukleus ni mempunyai cas keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercas positif di dalamnya. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, bilangan elektron di dalam suatu atom adalah sama dengan bilangan proton. Maka atom adalah neutral lah sebab dia balance lah. Nukleus dengan elektron ni elektron dan proton ni dia sama. So maknanya dia balance, jadi atom adalah neutral. Okey, keseluruhan dia. Yang ni dia punya ni atom dia neutral. Okey, okey, ni zarah neutral yang terbina daripada 2 atau lebih atom pula disebut sebagai molekul. Zarah neutral yang terbina daripada 2 atau lebih atom disebut sebagai molekul. Okey. Ni contoh gambar rajah dia punya molekul terbentuk apabila atom-atom bergabung secara kimia. Okey, yang A gabungan jenis atom yang sama. Okey, contohlah satu atom oksigen bercampur dengan satu atom oksigen lagi yang sama lah atom ni. So dia akan membentuk satu molekul oksigen. Bila dua atom
Dua jenis atom yang sama bergabung, dia akan bentuk satu molekul oksigen. Itu A. B pula, gabungan jenis atom yang berbeza. Okey nah. Okey, ni dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen. Bergabung dengan satu atom oksigen, dia akan membentuk molekul air ya, iaitu H2O nah. Akan bentuk ni. H ni dua, dia punya oksigen ni satu, akan membentuk satu molekul air H2O. Okey, yang ni jadual berkala. Kalau dalam buku teks muka 167. Okey, pada abad ke-18 dan ke-19, ahli-ahli sains telah menemukan banyak unsur. So, usaha ini telah menghasilkan jadual berkala yang disusun secara teratur dan sistematik dan masih digunakan hingga hari ini. Okey, ni dia punya kekunci dia. Okey, ni dia punya number. Okey, lepas ni simbol. Yang ni dia punya nama unsur, yang ni jisim atom relatif. Okey, ni ya, dia punya kekunci dia lah. So kat sini dia ada dalam jadual ni dia ada kumpulan dia lah, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 sampai kumpulan 18. Okey, ada kumpulan dia. Yang ke-18 ni nama dia gas nadir. Okey, dia ada 3 warna dekat sini. Yang pertama ni warna biru nah. Okey, yang warna biru ni, warna biru, warna kuning dan juga warna oranye. Okey, yang warna kuning yang banyak ni nama dia ialah logam. Okey, ni logam. Yang warna oranye ni, yang tepi ni warna oranye ni. Okey, yang ni separuh logam. Dan yang warna biru ni, warna biru satu dan warna biru yang tepi ni, warna biru ni nama dia bukan logam. Okey, ni dia punya jadual berkala lah. Okey, nanti kamu akan belajar lebih lanjut lagi. Unsur. Okey, unsur ni ada 3 dia punya ni. Yang pertama, okey, yang terdiri hanya daripada satu jenis unsur, satu jenis zarah dalam setiap unsur. Yang pertama, ni terdiri hanya daripada satu jenis zarah dalam setiap unsur. Yang kedua, unsur ialah bahan yang paling ringkas. Dan yang ketiga, okey, bahan yang tidak boleh dipecahkan kepada bahan yang lebih ringkas. Tak boleh dah. Ini unsur. Okey, unsur ni ada 2. Dia punya 2 bahagian. Yang pertama ialah logam. Contoh logam ni ialah besi, kuprum, zinc dan merkuri. Yang kedua bukan logam. Contoh dia sulfur, karbon, iodin dan klorin. Contoh bahan logam. Okey, yang pertama aluminium. Okey, apa itu aluminium? Okey, boleh ditempa, iaitu dibentuklah noh. Okey, dia kuat dan ringan. Dia berpejal berwarna kelabu dan berkilat. Contoh dia tin, keranjang aluminium. Okey, seterusnya besi. Besi ni kuat dan boleh ditempa. Dia merupakan konduktor elektrik yang baik. Contoh dia cangkul, skru. Okey, kuprum. Kuat dan tahan karat. Dia mulur ni boleh dilentur, dibentuklah mulur ni nah. Lepas tu dia merupakan konduktor elektrik yang baik. Dia berwarna coklat kemerahan. Dalam buku teks refer muka surat 170. Okey, yang ni contoh bahan bukan logam. Okey, yang pertama karbon. Okey, pepejal berwarna hitam, licin dan ringan, konduktor elektrik yang baik juga, dan dia ni contoh dia raket dan juga mata pensel. Okey, sulfur. Dia adalah merupakan serbuk pepejal berwarna kuning, dia beracun. Okey, dia untuk membuat tayar getah lebih keras. Okey, klorin. Gas berwarna kuning kehijauan. Okey, peluntur berwarna, ia beracun dan dia contoh dia bahan peluntur. Dalam buku teks refer muka surat 171. Okey, ini perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Okey, persamaan dia logam dan bukan logam ni
satu je persamaan dia, kedua-duanya ialah unsur. Okey, satu je persamaan dia, dua-duanya ialah unsur. Okey, perbezaan dia ada 8. Perbezaan dia ada 8. Yang pertama, kekilauan. Okey, kekilauan. Kalau logam dia berkilau. Kalau logam dia berkilau. Kalau bukan logam dia pudar. Tu dari segi yang pertama lah perbezaan dia. Yang kedua, kemuluran ni, boleh lenturan lah nak bentuk macam mana ni. Kalau logam ni dia mulur, boleh dilentur, boleh dibentuk. Kalau bukan logam dia rapuh, mudah patah lah. Tu dari segi yang kedua. Yang ketiga, keboleh tempaan. Keboleh tempaan. Kalau logam dia boleh ditempa, boleh dibentuk. Kalau bukan logam ni tidak boleh ditempa. Yang keempat, kekuatan regangan. Perbezaan dia kekuatan regangan. Logam ni dia kuat. Okey. Bukan logam ni lemah dan mudah patah. Yang kelima, kekonduksian elektrik, iaitu pengaliran elektrik. Kalau logam ni dia baiklah, pengaliran elektrik yang baik. Kalau bukan logam ni dia lemah kecuali karbon. Dia tak boleh nak alirkan tenaga elektrik dengan baiklah. Okey, itu yang kelima. Yang keenam. Yang keenam, kekonduksian haba. Pengaliran haba lah, panas tu. Okey, kalau yang logam ni dia baiklah. Bukan logam dia lemah. Yang ketujuh. Yang ketujuh, ketumpatan. Okey, ketumpatan, tumpat bahan tu, sesuatu bahan tu. Kalau logam dia tinggilah ketumpatan dia. Bukan logam dia rendah. Okey, yang terakhir, yang ke-8, dari segi takat lebur dan takat didih. Okey, kalau logam ni dia tinggilah takat dia punya takat lebur dan takat didih dia. Kalau bukan logam ni dia rendah. Okey, tu dia punya perbezaan dia ada 8. Ingatlah, kalau persamaan dia ada satu je. Logam dan bukan logam ni dia unsur. Tu pertama. Kalau beza dia ada 8. Anak-anak pelajar boleh refer dalam buku teks muka surat 169. Okey, dulu sekian, terima kasih. Nanti akan sambung. Wallahu a'lam.